Sesiapa mencintai akhirat, dunianya musnah. Sesiapa mencintai dunia, akhiratnya musnah. Ya. Lepas itu siapa kerja akhirat? Dunia kejar dia. Siapa kejar dunia, akhirat tercicir. Ya. Itu pentingnya akhirat. Sebab kita akan balik ke negeri akhirat. Tuan-tuan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ni Nabi baca, ya, Rasulullah baca. Sama juga kaedah sekarang ni orang takut kena virus Toyota Corona. Besok lama-lama orang takut virus MyV, ya. Virus Alza, virus Ezora, orang takut. Tapi orang tak takut virus neraka, orang tak takut, ya. Tak datang masjid tu dia kena virus tu. Tak datang belajar dia kena virus syaitan. Dia digoda oleh syaitan, dia goda oleh hawa nafsu. Kau jangan datang masjid, kau jangan datang surah, kau jangan datang mengaji. Syaitan tak bagi. Siapa dia beriktikad virus itu boleh, ya, menyusahkan dia, maka jatuh syirik khafi. Tuan-tuan, jangan beriktikad, ya, virus itu boleh menyusahkan kita. Jangan beriktikad virus itu boleh mematikan kita. Yang boleh mematikan kita, yang menghidupkan kita adalah Allah. Virus itu adalah makhluk. Tuan-tuan, ya, makhluk. Virus itu makhluk. Tuan-tuan, Allah yang menjadikan virus. Sebab itu kalau orang yang dekat dengan Allah, dia perbanyak selawat. Siapa selawat kat Nabi sekali, paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa selawat sekali je, maka Allah menghindarkan dan mengangkat 10 penyakit. Dan Allah memberikan dia 10 rahmat. Nampak, tuan-tuan? Itu kena banyak selawat. Ya, banyak selawat. Ni tak ada. Bila datang virus, baru nak sembahyang hajat. Tak datang virus, tak nak sembahyang hajat. Busuk punya orang. Nanti sembahyang hajat ni tak malam. Ya Allah, kenapa aku ni lemah sangat? Ya Allah, aku ni dekat dengan mati ya. Ya Allah, aku ni tua dah. Minta dengan Allah Ta'ala. Tu baru ni minggu lepas aku mimpi malam Jumaat. Aku balik Terengganu dah. Malam tadi sampai rumah pukul 4 pagi. Ya, dari Terengganu. Mimpi malam Jumaat. Baca Quran, tidur. Datang 2 pemuda. Seorang pemuda dia pegang tasbih. Tasbih. Dia duduk tasbih tu. Seorang muda tengah jalan. Kata pemuda yang pegang tasbih, dia kata, "Ustaz, itu yang datang dekat ustaz tu malaikat maut." Malaikat maut datang je bagus, tuan. Dah dekat dengan aku 1 langkah telefon aku bunyi. Bini aku telefon. "Bang, bangun sembahyang tahajud. Kalau tidak mati lah, tuan." Ya. Duduk situ belah tu. Duduk dalam tanah. 7 kaki, 3 kaki. Duduk alam sampai dunia kiamat. Nanti mula-mula yang kena robek mata. Cacing robek. Kalau betul-betul buka dalam kitab Imam Ghazali Hujatul Islam, ini berlaku pada ketika zaman Nabi Daud. Nabi Daud ni pada zaman dia kitab Zabur, bukan kitab Al-Quran. Pada ketika zaman Nabi Daud tengah duduk zikir, lalu cacing lalu. Kata Nabi Daud, Allah jadikan cacing ni apa faedah dia? Cacing ni bercakap. Apa kata cacing ni? "Wahai Nabi Daud alaihissalam, Allah jadikan aku di siang hari aku bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Siang hari aku bertasbih kepada Allah 1000 kali. Malam hari aku selawat ke atas Rasulullah, ke atas Nabi 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad." Nampak tu, tuan-tuan? Cacing pun dia berselawat ke atas Rasulullah. Satu hari 100 kali. Bukan 100 kali, 1000 kali. Tasbih 1000 kali, selawat 1000 kali. Itu tuan-tuan, kalau kita satu hari kita tak boleh selawat 1000 kali, tak boleh bertasbih 1000 kali, itu tanda kita ni lebih teruk pada cacing, tuan-tuan. Ya, lebih teruk pada cacing. Ya. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan buka dalam kitab-kitab para anbiya, para rasul, para nabi. Ya, kalau zaman Nabi Allah Sulaiman, ini kisah burung dia bertelur di atas pokok. Maka bila dia dah bertelur, tuan pokok ni ambil telur ni. Dah ambil telur burung ni. Maka burung ni mengadu dengan Nabi Allah Sulaiman. "Wahai Nabi Allah Sulaiman, telur aku hilang."
Telur hilang tuan. Ya. Kalau bab berwuduk, kalau tuan-tuan pegang telur batal tak? Mazhab mana ni? Ada kata batal, ada kata batal. Ustaz jangan sebut telur, sebut peluru. Dalam kitab sebut telur, tak sebut peluru, tuan. Kalau sebut air mani, air mani. Air madhi, air madhi. Air wadi, air wadi. Dia tak sebut air mani, air cendol, tuan. Kalau sebut air mani, air cendol, orang tak faham lah. Ini baju kitab fikih. Itu baru ni aku terang satu tempat. Aku terang bab air mani pada bulan Ramadan. Orang dah cop aku ustaz belu. Bodoh tu orang ni. Dia kata aku ustaz belu, ya. Aku cerita dalam kitab apa yang Rasulullah cerita, apa yang ulama bagi tahu, ya, bab kaedah air mani, air mazi, air wadi. Itu yang bab air mani, dia tak najis, tapi dia kotor. Ya. Itu yang seorang mamat tanya, ustaz kalau tak najis boleh ambil uduk lah. Aku cakap kalau kau boleh simpan 2 kolah, kau ambil uduk lah. Ya, ini kadang masalah, tuan-tuan, ya. Ini pada zaman Nabi Allah Sulaiman, dia ngadu kat Nabi Allah Sulaiman, ya Allah, wahai Nabi Allah Sulaiman, telur aku ni, telur burung ni, tuan pokok ni ambil. Maka Nabi Allah Sulaiman panggil burung, panggil manusia yang tuan pokok, panggil jin. Ya, panggil jin. Kata Nabi Allah Sulaiman, wahai tuan pokok, burung ni bertelur atas pokok kau ni, kau jangan ambil. Kalau kau ambil, wahai jin, kau tangkap orang ni, kau potong badan dia, satu kau letak di selatan, satu kau letak di timur. Maka cukup 1 tahun burung ni bertelur. Bila burung ni bertelur, orang yang tuan pokok ni, dia lupa apa yang Nabi Allah Sulaiman cakap. Dia ambil telur ni, sebelum dia ambil, tu kisah dia, sebelum dia ambil, dia memberi orang susah, ya, orang miskin makan sepotong roti. Lepas tu dia lupa, dia leka, dia ambil telur. Dia ambil telur, maka datanglah jin. Jin datang, dia nak potongnya orang ni, nak potong badan lah, nak potong badan. Maka datang 2 orang malaikat. Malaikat Allah bagi tahu dengan jin, wahai jin, aku diperintah oleh Allah untuk menjaga Fulan bin Fulan daripada dipotong tubuhnya. Engkau nak potong tubuhnya, nak letak di timur dan di selatan. Itu kata jin, kenapa pula? Sebab tuan punya pokok ni sebelum dia mengambil telur burung, dia sedekahkan sepotong roti kepada orang susah. Nampak anda? Ya. Malaikat pula dia ambilnya jin, seorang dia campak ke timur, seorang dia campak ke selatan. Jin yang kena campak, nampak? Hebatnya orang sedekah, tuan-tuan. Ya. Perbanyaklah sedekah. Tabah ni bulan Rajab. Ra jim ba. Ra adalah Rasul, jim adalah Jibril, ba adalah Buraq. 3 makhluk Allah naik ke Arash. Tetapi satu makhluk je yang dia benarkan langsung bertemu dengan Allah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tak sampai, binatang pun tak boleh, Rasulullah saja langsung bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Ya. Siapa nak dihindar penyakit, perbanyak selawat, dan satu lagi amalan. Sebelum tidur tu baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baca, ambil kat tangan, ludah sikit, sapu semua anggota tubuh, lepas tu ketuk dekat pinggang ni kuat-kuat. Ketuk kuat-kuat 3 kali. InsyaAllah dihindar daripada penyakit virus, dan pinggangnya kuat macam gajah, tuan-tuan. Aku dah bagi tahu ni, tuan-tuan nak buat, tak nak buat sudah. Dalam Al-Quran semua ada, tuan-tuan. Nak dihindar rumah dimasuk oleh pencuri, kena ceroboh. Baca bismillah 5. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tarik bila tu, buatlah alih pintu dapur, pintu depan. Kalau orang ni dia nak pecah rumah, ya, perompak nak masuk rumah, orang nak bunuh ke apa, dia tak nampak pintu rumah. Kalau dia masuk pun, dia jadi orang bodoh dalam tu, tuan-tuan. Ya? Dapat lah, orang raya dapat, terang hati semua ni. Nak terang hati senangnya, tahajud tak boleh tinggal. Semayang malam tak boleh tinggal, walaupun 2 rakaat. Siapa semayang malam, dalam hadis sebut, ya, aku baca dia punya makna, apa kata Rasulullah, mereka itu dihindar, yang pertama dihindar daripada penyakit, dan wajahnya bercahaya di dalam kubur.
Dan mereka melalui jabatan sirat seperti kilat menyambah. Dan di padang mahsyar hisapnya ringan. Ini orang yang sembahyang tahajud, tuan-tuan. Ya, tapi janganlah main tahajud masuk kawasan grup. Ambil gambar baru nak takbir. Ni baru nak takbir ni. Ingat ni sembahyang tahajud. Wahai grup-grup masjid Kampung Jawa ni ya. Jangan masuk kat grup ya. Diam-diam syaitan jahat, tuan-tuan. Ya, jahat syaitan ni. Orang terdapat datang belajar atas sembahyang, syaitan punya kerja lah. Dia bisik, tak payah datang. Kau tak payah datang. Kau tengok je Raja Lawak. Kau tengok je tu Gegar Baganza. Kau tengok je Fantasial. Kata dia ya. Syaitan bisik, tak payah tengok. Tak payah datang. Tak payah tengok kitab. Syaitan punya kerja, tuan-tuan. Sampai kita nak mati pun dia datang tak? Wah, ni kerja syaitan. Lepas itu kita tak nampak Allah tutup hijab. Hijab tutup. Dia buka hijab bila? Bila pada ketika kita nak mati, buka. Tu nampak iblis, nampak jin. Ya, nampak ular sejahul akrak, nampak malaikat mungkar nakir, nampak neraka, nampak syurga, nampak bidadari. Tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ini kita dah baca dari itu. Ya, aku baca, aku ajak tuan-tuan baca, ya. Kita menghafal itu, aku ajak baca 3 kali, ya. Lepas ni ada doa kat bawah ni, aku minta baca seorang. Jangan buat sakit perut keluar pula sekarang. Faham ya? Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca. Masuk air dalam hidung ada baca dia. Ya, kenapa? Dalam hidung ni tempat jin. Tempat jin. Jin berteduh tu. Lepas tu ulama Rasulullah suruh kita masuk air dalam hidung. Air masuk, jangan masuk air, embus balik. Ya, embus balik tuan-tuan. Ya. Kalau tentang kaedah anak tu kalau nakal, dia tidur tu, dia tengah tarik napas tu, bapak ke mak baca selawat, embus kat hidung bagi dia sedut selawat. Tuan-tuan. Ya. Tapi sebelum embus, gosok lagi tu. Ni gigi mulut bolong lagi sampah. Bangun budak tu kakang. Kenapa kita punya mulut busuk? Tuan-tuan. Sebab kita duduk kat dunia. Ya, dunia ni semua busuk, tuan-tuan. Ya, ada tai hidung, tai telinga, tai gigi, dalam perut banyak tai. Sebab apa? Duduk kat dunia. Nanti dalam syurga tak ada tai, tuan-tuan. Ya. Allahumma inni a'udzubika min rahwaihin nar wa su'iddar. Ya, kita baca 3 kali. Lepas tu yang depan kena baca. Jangan lari, ya. Kita baca 3 kali nak tengok hati kita terang tak? Ya. Mula belah kanan, lepas tu belah kiri. Yang buat tidur, ya. Kita baca bagi can lah, 7 kali baca. Ya. Kalau orang perempuan pun baca tak? Yang nyokok-nyokok tepi kipas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Lagi 2 kali. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Aku baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Syekh baca dulu. Cuba baca. Baca. Oh, jangan ngajar. Ya, ajar tak aci ya. Jadi, baca. Jangan tengok. Tengok tak betul. Ustaz, baca. Nampak terang hati tu. Ya. Dulu kalau masa aku belajar tu, start tu baca 7 kali, anak baca dah. Sama juga belajar doa tahlil arwah, masa belajar, lepas tu semua baca, ya. Satu bab belajar dapatlah.
Tok guru bersyadah, jangan kau belajar je, kau tak aman. Itu bila belajar, hafal. Belajar, hafal. Belajar, hafal. Betul. Ya. Duduk belakang, takut kena tanya. Duduk belakang, ya. Duduk luar tu lagi penakut. Faham? Faham, ya? Ni nama belajar. Faham, ya? Ni dia panggil jahil basit. Dia tak tahu, dia nak tahu. Kalau jahil murakab, dia bodoh, dia belagak macam orang tahu. Tu jahil murakab. Tu pentingnya ilmu. Sebab setiap amalan ni kena ada ilmu. Kalau tak belajar, Allah tolak. Allah tak terima. Ya? Nak tanya tuan-tuan, kenapa sembahyang subuh haji? Kenapa sembahyang subuh tak boleh jamak? Sembahyang subuh, kenapa lagi jamak? Pernah jamak ke subuh? Kenapa sembahyang subuh tak jamak? Bukan sebab dua, jamak memang dua kan? Sebab sembahyang subuh Rasulullah tak bagi jamak, ulama tak bagi jamak supaya masjid surau orang lelaki yang sudah mukallaf diberati bagi hukum syarak datang sembahyang berjamaah. Itulah pasalnya. Tapi tak nak datang, ya. Dia datang virus ni, balak ni, puncanya apa? Sebab banyak dosa maksiat. Bila banyak orang buat dosa, ramai orang tak semayang, banyak anak derhaka, banyak isteri derhaka dengan suami, ya, banyak pula rakyat derhaka dengan sultannya, ya, sultan yang adil, jiran-jiran bergaduh, ya, orang banyak buka aurat, banyak orang minum arak, banyak orang buat benda haram, banyak orang main punggung, banyak orang berzina, maka datanglah balak, tuan-tuan. Ya, balak, tuan-tuan, ya. Dia kalau balak datang, contohlah, kalau datangnya tsunami, kalau dia bagi kelang ni, dia bagi habis. Jika orang yang melakukan dosa dan maksiat, bagi mereka adalah balak. Bagi orang soleh, orang alim, orang bertakwa, bagi mereka adalah ujian. Ya. Apa maknanya? Ya Allah, aku berlindung denganmu. Minta dengan Allah, berlindung dengan Allah. Ya. Tadi tengok imam muda. Mana imam ni? Lari mana imam? Ya. Mana imam? Ya. Imam muda bagus, ya. Suara lantang, ya. Kuat suara. Wah, ya. Tapi hilang pula dia. Mana dia? Imam kena muda lah, ya. Ya. Bagi orang yang dah berumur ni, biar belakang. Ya, itu kaedah macam tu lah, ya. Itu pentingnya budak muda, tuan-tuan, ya. Diorang ni lah yang meneruskan perjuangan ulama-ulama. Tu dalam hadis sebut al-ulama warasatul anbiya. Anbiya tu kalau kita belajar nahwu saraf, anbiya tu dia dijamakkan. Anbiya tu bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul saja. Anbiya tu dia dijamakkan, termasuklah ulama. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka. Nampak? Api neraka ni busuk. Busuk api neraka, tuan-tuan. Itu penduduk neraka busuk. Ya? Kalau orang yang mati tidak beriman, kuburnya busuk. Kalau orang mati dalam beriman, kuburnya wangi. Tuan-tuan. Kalau orang mati dalam beriman, kuburnya harum. Kalau orang mati dalam beriman, subhanallah, kuburnya hebat. Tuan-tuan. Kalau orang mati dalam beriman, jasad yang tak reput. Tuan-tuan. Kalau orang mati tidak beriman, masuk dalam kubur, ulur bagi salam. Ula sujaul akra bagi salam. Assalamu alayka ya ahlan nar. Ula sujaul akra. Ula sujaul akra ada dalam alam barzakh. Dia bukan dalam tanah tu, di alam barzakh. Ya. Ula sujaul akra dalam hadis sebut, dia punya bentuk muka seperti iblis. Dia punya taring ni sampai ke mata. Ni ula sujaul akra. Dia punya bisa kalau dia hembus kat bumi, semua pokok tak hidup. Ni ulah sujaul akra. Tuan-tuan, ya. Dia mengazab bagi siapa? Bagi orang yang melengahkan sembahyang, orang yang sembahyang tanpa ilmu, orang yang dia sembahyang ni cacat marba, dia tidak ada tafahum, dia tidak ada tazakkul, dia tidak ada tadabbur, dia tak tahu rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbinya. Kalau semayang tak tahu rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi, tafahum pun tak tahu, tazakkul pun tak tahu, tadabbur pun tak tahu, semayang tak sah. Apa tafahum? Orang mumpan, apa tafahum? Tafahum, tapuih ke apa?
Itu kena belajar bahasa Arab. Ya, itu kena belajar bahasa Arab. Tak ada tahu eneh, ente, unte, kude, kurme. Belajar bahasa Arab. Ya, sebab semayang ni dia bahasa Al-Quran. Itu dia kata tafahum. Dia faham apa dia baca. Dia faham apa dia rukuk. Dia faham apa dia tengah buat. Itu tafahum. Tadabbur tu dia perhati. Dia semayang dia perhati. Itu tadabbur. Tazakul, iaitu dia menghina diri. Dia semayang menghina diri. Itu tazakul. Tuan-tuan, ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, cerita buat tentang tafahum, tazakul, tadabbur kalau panjang umur. Ya, ada sekali lagi aku datang, tuan-tuan, sebelum puasa. Kalau aku tak datang, tu tanda aku dah mati ya. Kalau aku datang, tontang dah tak ada, tontang dah mati. Jangan takut mati. Sebab syarat nak masuk syurga, dia kena mati. Bila dah mati, baru boleh bertemu dengan Allah. Itu syarat dia. Tapi orang takut dengan mati. Sebab apa? Ni al-fulusi, al-mampusi. Pasal duit. Lepas tu kita jangan pertuhankan duit. Duit itu makhluk. Duit itu makhluk. Kita nak minta yang mempunyai duit. Siapa dia? Allah. Dengan manusia kita minta duit pun kawan kita bagi. Macam mana dengan Allah? Tuan-tuan. Ya. Itu nikmat yang paling besar nanti dalam syurga. Pertama melihat wajah Allah. Kedua melihat wajah Nabi. Ketiga melihat wajah mak bapaknya dan ahli keluarganya. Mereka bertemu dalam syurga Allah. Syurga Allah ni satu tingkatan jauh, perjalanan 500 tahun. Tuan-tuan kenal Fatimah Zahra? Orang perempuan kenal siapa Fatimah Zahra? Kenal? Bini kena Tom Yam apa? Fatimah Zahra ni anak Nabi. Anak Nabi, perempuan yang mula-mula masuk syurga. Itu yang pada ketika Rasulullah nak wafat, Fatimah Zahra menangis. Kata Rasulullah, wahai putriku jangan nangis. Nanti dalam syurga engkau ketua wanita dalam syurga. Kata Rasulullah. Fatimah Zahra. Tuan-tuan, ya. Fatimah Zahra ni dengan suami tak pernah lawan. Dengar ni orang perempuan, jangan lawan suami. Ya, dengan suami tak pernah garang. Fatimah Zahra pernah satu ketika dia membuat sikap dia membuat Sayyidina Ali tersinggung sikit je. Sayyidina Ali merajuk Sayyidina Ali. Tu Fatimah Zahra tawab Sayyidina Ali 7 kali tawab. Habis tawab apa kata Rasulullah? Wahai putriku, sampai di telinga Rasulullah cerita tu. Kata Rasulullah apa? Wahai putriku, jika Ali tak maafkan kau, nanti kau mati aku tak semayang jenazah terhadap kau. Nampak tu? Wah, dia orang perempuan jangan lawan suami. Kadang orang perempuan dia suka sebut jangan. Sebab itu orang lelaki ni pasal apa lambat masuk syurga? Sebab dia menanggung dosa isteri. Jika isteri tak semayang, isteri tak belajar, isteri tak puasa, isteri buka aurat, buat benda haram, suami biarkan aja, maka suami menanggung dosa. Tuan-tuan, tu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Tu jadi perempuan senang je perempuan. Kan Nabi kata jaga 4 perkara kan? Mayang, puasa, jaga taat suami, jaga maruah. Orang lelaki susah. Kita lambat masuk syurga. Dengar ni abang Sadu. Dah sana-sana tepi dinding lagi lambat masuk syurga. Lambat tuan-tuan. Tu baru ni aku ceramah di satu tempat. Masjid tu nazir dia Datuk. Ya Ustaz. Nanti mesyuarat akan datang. Ni aku bagi pendapat je Datuk. Pendapat apa Ustaz? Ingat macam ni lah Datuk. Masjid Datuk ni, dia punya dinding semua tahu paku. Kenapa? Supaya diorang belajar tak menyandar. Oh, dah. Masjid ni tahu dah paku pun dah. Orang tak menyandar. Tak apa, belajar nyandar pun dapat pahala. Jangan risau tuan-tuan. Ya, tu kata Rasulullah, janganlah kamu jadi orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat. Cilakalah kamu. Apa dia keempat? Tak datang belajar. Sama juga ni bulan Ramadan dah dekat, kena belajar bab puasa. Belajar. Bab air liur, bab niat, bab sahu, bab tertelan benda, bab tengah-tengah semayang,
Waladdallin. Lalat lalu masuk. Pam. Nak telan, nak buang. Lalat memang suka, mulut pun longkang. Tuan-tuan, tuan-tuan. Belajar buat puasa, duduk dengan bini, bini pakai baju, suami pakai baju, naik syahwat. Apa hukum? Suami buka baju, isteri buka baju, naik syahwat, keluar air mani. Hukum apa? Pergi pasar Ramadan, tengok amai beli kuih, awak naik syahwat. Hukum apa? Tuan-tuan, ngaji tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah ni penting tuan-tuan, Kalau asalnya dia adalah harus, dia akan jatuh sunat, dia akan jatuh wajib. Itu apabila dalam syurga Allah nanti sesiapa yang dia masuk dalam syurga Allah, mereka akan dibenarkan masuk melihat kubah-kubah dalam syurga. Apabila mereka nak masuk melihat kubah dalam syurga, sebab datangnya air susu, air sungai madu, air sungai arak daripada dalam satu kubah. Daripada ketika Rasulullah Isra' al-Mi'raj. Dalam tu ada seorang bidadari Allah. Lawa bidadari Allah ni. Bidadari Allah ni dia punya bulu mata ni seperti bulan sabit pada bulan Syakban. Bukan macam bulu mata perempuan dunia ni. Tipu kena angin tercabut. Pipi semerah buah delima. Dia punya bibir seperti permata. Matanya seperti mata kijang. Disuruh dengan lampu memancar dan melawan. Itulah mata bidadari Allah dalam syurga Allah. Itu dalam syurga Allah ni, pada ketika Rasulullah Isra' al-Mi'raj, ni nak cerita tentang istana dalam syurga. Tu rumah tuan-tuan tu, itu istana dunia. Itu kata ulama, sesiapa mencintai akhirat, dunianya musnah. Sesiapa mencintai dunia, akhiratnya musnah. Lepas itu siapa kerja akhirat? Dunia kejar dia. Siapa kejar dunia, akhirat tercicir. Itu pentingnya akhirat. Sebab kita akan balik ke negeri akhirat. Tuan-tuan, Malaikat Munkar Nakir tu bukan macam JPG. Tuan-tuan, bukan macam security konsep. Tuan-tuan, Malaikat Munkar Nakir tu. Tu dalam syurga Allah, tu yang Rasulullah masuk dalam syurga, masa Isra' al-Mi'raj, masuk dalam syurga, Rasulullah melihat malaikat-malaikat Allah ni tengah renovate istana. Tengah renovate istana, dia punya kubahnya, dia punya tiangnya, dia punya tangganya, dalam syurga. Maka Rasulullah melihat lagi istana di sana dalam syurga, istana tu malaikat berhenti membuatnya, istana tu. Maka Rasulullah bertanya dengan malaikat, wahai malaikat, kenapa istana yang sana tak dibuat? Apa kata malaikat? Pembayarannya kami belum terima. Apa pembayarannya? Yaitu umat engkau, apabila mereka berselawat ke atas engkau, mereka berzikir, bertasbih dan baca Al-Quran, mereka menyedekahkan hartanya pada jalan Allah, maka kami terima pembayarannya, kami buatlah istananya. Tuan-tuan, macam ni tuan-tuan tengah belajar ni, malaikat tengah buat istana. Tengah buat tangga. Tangga macam tangga rumah tuan-tuan tu pakai simen pasir, tangga daripada meh. Nak masuk syurga kan? Nak. Semua nak, tapi belajar dok jauh, busuknya orang. Kena rebut. Macam kita semayang, rebut sok pertama. Bila sok pertama, pahala lebih. Kalau belajar, duduk depan, pahala lebih. Kalau kita duduk belakang, pahala kurang. Macam kita pergi Mekah, tuan-tuan, kita rebut di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita nak saf pertama, kita nak dekat dengan imam, nak masuk raudah. Macam tu lah, tuan-tuan. Kena rebut Orang perempuan senang. Dia tak payah macam orang lelaki. Dia jaga 4 dia, jaga sembahyang yang sempurna, jaga puasa yang sempurna, taat suami, jaga maruah, syurga. Kata Rasulullah pilih syurga mana nak masuk, masuk tuan-tuan. Orang lelaki susah, faham? Itu yang orang lelaki tu, Rasulullah suruh bela janggut. Pasal apa? Nak kumpul amal. Tuan-tuan, janggut dibuang, bulu kemaluan disimpan. Ni yang katakan busuk punya orang, marah. Bulu kemaluan tempat syaitan. Malaikat ni, bulu ni tempat malaikat, bulu janggut ni. Tuan-tuan, sahabat Nabi pun janggut banyak. Tuan-tuan, orang perempuan tak suruh bela janggut, orang lelaki
Nanti dia pula bela. Bang, beri ayam bela lah. Abang tak nak bela, beri ayam bela. Tak boleh. Lelaki je. Wah, sama berdahem, kencing berdahem, lelaki je. Perempuan tak payah dahem. Sebab bermula selesai kubur daripada kencing tak bersih. Berdahem. 3 kali je. Jangan kuat-kuat. Terberak ni. Gegar jambat tu. Kena ngaji kena betul-betul lah. Sama semain tarawih. Kadang orang bergaduh semain tarawih. Orang ni nak buat 20, orang ni nak buat 8, orang ni nak buat 20, orang ni nak buat 8. Siapa nak buat 20 boleh, nak buat 8 boleh. Contoh dalam masjid ni kalau buat 20, baca surah jangan panjang. Kalau buat 8, baca surah 1 rakaat 1 juzuk. Biar dia rasakan sikit. Entah bila goyang terus lutut, duduk atas kerusi, tumbang atas kerusi. Tuan-tuan, nak buat 8 boleh lah, tapi ambil surah panjang. Itu lah. Tu yang kadang boleh jumpa kawan tu, mana ni? Sana lah. Itu masjid 20 rakaat panjang, cari 8 rakaat. Nak buat 8 boleh, 20 boleh. Jangan bergaduh, tuan-tuan. Benda sunat je. Sunat je. Tak buat pun tak berdosa. Yang haram ni yang berdosa kalau dia tentang. Tu je, tuan-tuan. Kemudian ambil pula 1 cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Ni muka ni, ya. Lepas tu muka ni, dia ada had dia muka ni, ya. Orang perempuan kena ngaji ni pak muka ni. Orang lelaki kena ngaji. Betul orang perempuan pakai tudung, kena tahu had dia. Dia bukan sini. Dia tutup sini, orang perempuan. Tentang aurat dia, kena tahu tu orang perempuan. Lepas tu sini ada anak rambut. Ni anak rambut, kena faham tu, Membasuh muka, maka basuhlah ke mukamu. Mulai daripada tempat yang mula mendatar. 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 Daripada dahi ya. Dahi ni, ya. Lepas tu tentang kalau buka dalam bab tentang kubur, atau orang bangun daripada kubur, ya. Mereka membuang debu, buang debu semua, ya, debu. Lepas tu dia nak buang debu dekat dahi, tak boleh. Buang debu kat dahi tak boleh. Itu kata malaikat Allah, tak payah kau buang debu di dahi kau, itu tanda kau solat malam. Itu penting semayang malam. Orang kalau semayang malam, wajahnya ada cahaya. Bukan cahaya macam lampu ni. Wajah kita tengok seronok. Tuan-tuan tengok ulama-ulama, wajah seronok. Di antara melihat manusia yang dapat pahala kita lihat, pertama wajah ulama. Tengok dapat pahala. Kedua wajah mak bapak. Di ketiga wajah pasangannya dengan kasih sayang. Itu Rasulullah berpesan, apabila kamu tidur dengan isteri kamu, lihatlah muka isterimu. Dan suamimu, melihatlah muka isterimu. Tapi orang perempuan, gigi yang buka. Dah buka gigi, nak tengok apa? Macam mak lampir muka. Itu kena belajar. Di antara wuduk, ada yang batal, ada tak batal. Wuduk, contoh haji. Haji dengan isteri, pegang wuduk tak batal, tak mana? Tengok aku nak makan, takut. Pegang wuduk, suami isteri yang tak batal, bagi masuk cepangi. Itu tak batal. Apa kita muzakarah ni? Muzakarah. Aku tanya orang lain kan, jawab aku tanya kepada lain kan. Ni. Sentuh rambut. Bukan, dapat. Dia tanya jadi gabra terus. Rambut, gigi. Tu kalau kata bini, bang, ikat rambut ayang, ikat. Ikat. Ni yang suami soleh. Faham, Lepas tu gurau dengan bini, ketuk gigi. Gigi. Boleh dia ada mana batal, mana tak batal. Ngaji ya. Sebab itu malam-malam, sesiapa nak menghindar daripada virus-virus penyakit-penyakit, malam sebelum tidur, Rasulullah beritahu dah, ambil wuduk sebelum tidur. Bila dia ambil wuduk, rohnya dia benar naik ke arah sujud dekat aras. Ustaz, sentuh bini, batal. Batal ya, ambil lagi. Tak payah lah. Ambil batal sampai persiang tak tidur. Tak payah ambil dah. Orang tidur berwuduk ni malaikat duduk tepi dia. Dah ni kelebihan orang berwuduk. Di antara ulama
yang mengekalkan uduk Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengekalkan uduk. Dan orang selalu beruduk ni dihindar daripada kena sihir. Ambil yang beruduk tuan-tuan. Ya. Kentut. Tanya Haji. Bulan depan confirm tak ada depan ni. Kentut. Kenapa beruduk disuruh basuh muka? Tak suruh basuh punggung. Contoh nanti ya. Dia berkentut. Cucu tanya. Tok. Atok kentut ke punggung? Apa ambil uduk basuh muka? Basuh punggung. Abang, suruh hitam ni. Haji. Dia tadi tengok aku, dia tak puas hati. Basuh muka tu, kalau belajar dalam kitab tasawuf, ya, dia menyuruh kita itu membuang sifat sombong. Sebab bermulanya sombong daripada muka, bukan daripada punggung. Itu Rasulullah tu kalau dia jalan, dia tawaduk. Rasulullah dia jalan, dia muka ke bawah. Dia jalan laju sikit. Laju. Ni Rasulullah. Kita jalan. Tambah main gym, tangan macam paha lembu. Assalamualaikum. Salam. Baik. Malaikat makan nangkir, tak heran kau badan kau satu. Malaikat makan nangkir tuan-tuan. Jangan malaikat makan nangkir. Sabar. Banyak dah batuk lah ni. Memang dia belajar kat sejam, banyak batuk lah tuan-tuan. Basuhlah mukamu melalui daripada tempat yang mula mendaftar daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan. Ni dahi, ya. Sebab itu kalau bagi orang lelaki, bab tentang rambut, kalau dia semayang, dia tak pakai kopiah, rambut keluar. Sujud, maka sah. Banyak mana rambut pun sah. Kecuali rambut itu tertutup semua dahinya, maka tak sah. Ada seorang orang cakap, dahi keluar ni kau sujud. Batal semayang? Tak batal. Bila tertutup semuanya, dia membiarkannya, maka batal. Ini kaedah orang lelaki. Orang perempuan lain. Orang perempuan nampak rambut selai, main tak sah. Betul orang perempuan dia semayang susah. Bayang susah orang perempuan. Tentang kita belajar bab kucing. Kenapa dalam hadis sebut kucing itu bila datang kepada bulan bin bulan di dalam solat, bulunya tertinggal dekat kita, maka semayang sah. Sebab apa? Apa Ustaz? Memang sebab dia antara tak najis. Sebab apa dia tak najis? Buka bab hukum binatang. Binatang ada yang dia najis, ada yang tak najis. Binatang ni semua tak najis. Yang najis anjing dan babi. Anjing dan babi. Tapi apabila kita semayang, bulu-bulu binatang kena kita, maka semayang batal, tak sah. Tapi ada binatang yang bulunya kena kita, maka sah. Binatang apa? Kucing. Pasal apa? Sebab kucing itu di antara binatang yang jinak. Kita elak macam mana? Dia tetap datang. Masuk dalam kain. Tapi kalau kucing tu duduk kat sana, dia tak datang kita. Kita ambil bulunya, ceraikan daripada tubuhnya, letakkan kita, maka semayang tak sah, batal. Lembu. Dia binatang tak najis. Tapi pernah tak lembu datang dekat orang semayang? Pernah? Mana? Masuk dalam kain Pak Imam ada? Mana ada? Sebab lembu bukan binatang jinak. Itulah tentang hadis tu. Ya? Lepas tu kalau mengaji dia sampai habis. Jangan laju sekerat. Belajar sekerat, dia tak jumpa. Ya? Sikit ni belum pukul 9. Ya? Tadi start 8.10. Kena berhenti 9.10. Pembayaran 1 jam, habis sejam. Baru dapat pahala semayang 1000 rakaat. Entah kita nak semayang 1000 rakaat, tak larat. Tak larat. Ya? Sebab belajar ni lah. Duduk, sanduk, dapat pahala semayang 1000 rakaat. Siapa yang dapat? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain tak dapat. Tu orang yang mati dalam menuntut ilmu, tengah mengajar ilmu, menuntut ilmu, ya, menguruskan hal-hal agama, matinya husnul khatimah. Tuan-tuan.
Mati dalam beriman. Allahu Rabbi, kalau mati dalam beriman, yang datang bidadari ya. Bukan menggali bidadari. Bidadari Allah ni. Allahu Rabbi. Tuan-tuan buka dalam hadis pokok syurga, dia punya daun tak kering, daun tak jatuh dekat tanah syurga. Ni pokok syurga, tuan-tuan. Ya. Syurga ni hebat, syurga ni. Syurga paling kecil 10 kali dunia. Ni bab syurga. Aku baca bab syurga, aku baca meleleh. Tak sedar terkeluar sikit air dia. Fikir tentang bidadari, dia panggil suaminya, dia layan suami. Dekat dalam syurga, bidadari goda suami. Fikir ya. Dekat dunia, suami godanya isteri. Itu pun tak dapat. Suami makan ubat kuat. Ya. Kudah. Orang penat kerja, yang. Ya, lalah. Tension, lepak, kolam udang. Macam udang. Dalam syurga tu, isteri goda suami. Orang fikir ya. Yang goda bukan seorang. Satu bilik 70. Fikir ya. Tu orang lelaki tak boleh kena bang, tumbang. Tadi kata balik yang panggil suami. Bang, tumbang. Hati yang tak datang sampai subuh, tumbang. Tu orang kafir, dia nak serang tentera Islam pada waktu subuh. Sebab pada waktu subuh, orang Islam banyak gagal. Tuan-tuan. Ya. Enggak senang bangun jam subuh. Susah. Bangun jam subuh, jangan ambil uduk kat masjid. Ambil uduk dekat rumah. Dalam hadis sebut, daripada Abu Hurairah, daripada Anas bin Malik, apa kata Rasulullah? Siapa beruduk ambil daripada rumah, pahalanya seperti dia buat haji. Buat haji ya. Ya. Sikit. Belum lagi, belum sejam. Sabar. Dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ini dagu, ya. Itu kalau bab janggut. Bagi mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dia punya janggut ni bukan sini. Kalau Asy-Syafi'i dia kat sini, dia tulang-tulang rahang. Ni janggut. Kalau Hanafi, Hambali, dia dari sini. Itu yang diorang ni berjambang tebal ni. Ya. Ya, kita kena belajar bab janggut, ya. Janggut ni jangan ikut trend. Janggut ni ikut dalam kitab. Tuan-tuan, ya. Misal. Ya. Boleh bela, tapi jangan sampai makruh. Kadang misal ni sampai sini, minum kopi jadi penapis, tuan-tuan. Ya. Tu boleh makruh lah. Ya, makruh. Ya. Misal kena andam hari Jumaat. Bulu ketiak cabut hari Jumaat. Bulu kemaluan cukur hari Jumaat. Ya. Rambut tak ada dia suruh cukur hari Jumaat. Nabi tak suruh botak. Ya. Nabi rambut panjang. Nabi rambut panjang. Panjang sini. Ya. Segak. Nabi ni lawa segak. Kalau dia lalu, orang terpersona tengok Nabi. Kita lalu, orang menyampah. Nabi ni Allahu Rabbi. Hebat. Tentang fikir buka dalam kitab Muhimmah. Nabi masuk dalam lalu perkampungan Al-Ansar, kambing sujud. Sujud kambing. Tuan-tuan pergi kandang kambing nak beli kambing akikah, pernah kambing sujud? Menyampah lagi dah. Ini orang busuk punya orang. Ni belajar tidur punya orang. Kambing cakap kita tak dengar, sebab kita bukan Nabi. Tu tuan-tuan tahu kucing, kenapa dia suka kencing kat tayar kereta dia? Dia tahu ini kereta, ini busuk punya orang, ini kereta tak mau pergi masjid, pergi pasar malam ni. Dia kencing. Bukan saja-saja kencing tu. Lepas itu tuan-tuan ada kenderaan yang baik-baik, ada motor hebat ke, kenderaan mahal ke, jangan tak buat masjid. Bawa pergi masjid. Sebab nanti dia akan menjadi saksi di padang mahsyar. Ni tak ada, bawa pergi masjid motor rogik-rogik. Kosin pun dah sengit sebelah. Motor lawa-lawa, duk pergi konvoy, duk pergi rumah orang kahwin, motor pergi masjid, motor rogik-rogik. Allah Rabbi. Exhaust pun kadang dah separuh nak jatuh lah, tuan-tuan. Bawa ni lawa-lawa, bagus betul, tuan-tuan. Ya?
Itu kenderaan, Nabi tidak melarang. Sesiapa nak beli kenderaan yang baik-baik, belilah memang Nabi suruh. Tuan-tuan. Ya? Kenderaan yang bagus-bagus, yang pantas-pantas, yang laju-laju. Memang Nabi suruh. Tuan-tuan. Kalau rumah, Nabi tak bagi. Sebab rumah tu tempat kita tidur sekejap. Tuan-tuan. Ya? Tapi dalam syurga, ada tak motoroi suku? Haji, ada tak motoroi suku? Tak ada. Tapi apabila kita minta dengan Allah, ada motoroi suku dalam syurga. Dalam syurga ni, dia tidak boleh, maksudnya dia minta apa, dia dapat. Ini kelebihan dalam syurga Allah. Ya Allah, aku nak oi suku lah. Naik kuda tak puas lah ni. Dalam syurga tuan-tuan, kuda dalam syurga tu bukan macam kuda kat dunia. Dia kuda yang bersayap. Dalam hadis sebut, disalut dengan permata syurga, emas syurga. Sekali kibas, pergi macam kilat. Tuan-tuan. Wahai suku babai tuan-tuan. Ni kuda dalam syurga. Itu yang orang-orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok kat rumah dia, ada kuda-kuda terbang. Sebab mereka tahu cerita ni. Tuan-tuan. Sikit lagi 6 minit. 6 minit cukup sejam. Tadi sebab lambat, imam ni. Bukan salah aku. Ya? Imam baca menjela benar. Ya? Tahu atau suara dia sedap. Faham? Bagus suara sedap ni bagus. Dia memikat makmum. Ya? Tu penting. Suara sedap ni memang peranan. Sama juga azan. Azan ni kena suara sedap. Memikat ahli Korea. Kalau suara macam orang nak mati. Orang dengar lagi takut, tuan-tuan. As-salam. Oh, dengar, sedap suara siapa? Orang datang. Tuan-tuan. Itu kalau azan subuh kena kuat. Azan tu ceregah sikit. Allahu khairum minallah. Waktu taman bangun, tuan-tuan. Bagus azan ni. Azan ni, bila azan dilakukan, syaitan lagi berbondong-bondong masuk dalam jamban. Kalau kat rumah, macam mana? Iqamah. Kalau anak kena gangguan, isteri kena gangguan, azan kat rumah. Selagi tak berhenti kena gangguan, azan saya mati. Ini kelebihan azan. Daripada dagu. Ini dari segi bujurnya. Bujurnya. Dan dari segi lebarnya. Pula ialah jarak antara kedua telinga. Ni dekat sini ya. Ambil peranan dia. Lepas itu kena ingat. Ambil uduk ni. Dia bila letak ni letak ni. Sebab ini dia ada rukun. Ni rukun. Ni muka ni adalah rukun. Letak dia. Selagi belum rata, jangan angkat. Kalau diangkat, dia letak balik. Untuk air jadi mustamal. Hati-hati sikit. Ni kadang orang tak perasan. Dia selalu jadi macam ni bila dia menyembang kawan. Betul tak? Bini kau ni okey ke? Boleh lah. Dia terangkat sikit, letak balik. Habis. Ada dia mustamal. Hati-hati tuan-tuan. Orang menyembang, diam. Siapa ceramah ni? Tunjuk penumbuk sikit lah. Orang nak beruduk lah masa nak bercakap. Masa sebelum beruduk tak nak bercakap. Lagi tu kadang orang jamban. Dia kadang dia kawan 2-3 orang pergi pejabat ke masjid kawan masuk jamban. Dia boleh panggil kawan tu. Hoi. Foto kunci mana? Ada tu. Mak dia bercakap jamban. Syaitan dalam jamban ketawa. Bodoh tu orang dalam jamban bercakap bongok ti orang ni. Syaitan bercakap tu. Sebab tu sebelum masuk jamban kena baca kalam Allah di luar pintu tu. Bila siapa baca kalam Allah, dia masuk dalam jamban, syaitan dalam tu, jin kafir dalam tu, dia tak nampak kita. Dia dengar bunyi tahi je. Pup. 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 Tahi ada, orang tak ada. Dia punya mata dihijab oleh Allah. Tuan-tuan, itu kelebihan kalam Allah. Dia nampak dua benda. Dia dengar bunyi tahi dengan dia nampak asap rokok. Cukuplah sejam. InsyaAllah rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Jadi sebelum aku tutup, tonton tanda kitab ni. Aku dah buat buku Ramadan. Buku ni tak ada jual di kedai kitab, tak ada jual di pasar raya, tak ada jual mana-mana. Ini yang tulis ni almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Asbullah, bapak aku lah.
pengasas Madrasah Darul Atiq. Dulu dia pernah ngajar masjid kampung Jawa depan tu. Kitab ni amalan-amalan pada bulan Ramadan. Tuan buka dekat muka hadapan sekali. Ini doa apabila masuk Ramadan. Ni doa hadis sahih daripada Abu Hurairah. Rasulullah tak pernah tinggal baca doa ni. Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Siapa baca doa ni pada bulan Ramadan badan dia sihat. Pada bulan Ramadan dia kuat beramal soleh. Ni doa. Jangan lupa baca pada awal bulan Ramadan. Ya. Dan pada nak buka puasa muka surat 7. Sebab setiap petang bulan Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. Tuan-tuan rujuk dengan ulama. Buka dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Allah membebaskan penduduk neraka daripada dia dibebaskan ni buka surat 7. Ya. Allah membebaskan setiap petang Ramadan Allah membebaskan penduduk neraka. Nama dah ada dalam pintu neraka. Siapa baca doa ni? Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Last sekali pada malam hari raya ada amalan wirid 2 wirid. Ya. Malam hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Contoh ni maghrib ni malam raya, contoh malam raya. Bukan surat leh hari. Siapa baca tahmid la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadihi khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Tasbih subhanallahil azim wa bihamdih 300 kali. Habis dia punya amalan bila? Kalau dia baca fadilat terdapat, iaitu bila imam dah takbir raya, sembahyang raya, Allahu akbar. Apa kelebihannya? Dia mati tak kira bila lah. Ya. Allah siapkan 70,000 cahaya dalam kubur dia. Dalam kubur tak boleh minta TMB tak boleh. Dah. Ya. Dalam kubur telefon tak boleh pakai, tak ada line. Malaikat tanya, "Ma rabbuka?" WhatsApp bini ya. Yang ma rabbuka apa yang amat tak tahu, memang tak tahu bahasa Arab kan. Ya. Dalam kubur automatik dia boleh cakap Arab. Tapi siapa dekat dunia tak kenal Allah, tak kenal Al-Quran, dia tak boleh jawab Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ya. Bila aku rasa cukup kat sini, kalau tuan-tuan nak kitab ni ada kat luar. Boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kerja. Aku nak cari dana sekolah. Lagi satu, aku nak war-warkan sekarang. Tapi dananya bukan nak sekarang. Pada bulan Ramadan, kami membuka ruang jariah untuk berpuasa, more dan bersahur. Dia punya belanja di sekolah kami satu hari RM550. Siapa yang menginfakkan dana kepada madrasah kami, anak yatim, ibu tunggal, mu'allaf, anak luar nikah, ada mu'allaf, dia kena penyakit panyudara, anak 7, tuan-tuan, ya, orang gila, sekolah kami jaga ni ya, anak yatim, budak apa Quran. Siapa infakkan dana ni, dia RM550 per hari belanjanya, more, sahur dan berbuka puasa. Pelajar-pelajar kami menghadiahkan khatam Al-Quran satu hari 2 kali kepada para dermawan. Ustaz, kami orang kaya di kampung Jawa ni, hari nak infak semua Ustaz? Boleh. Saya nak infak 3 hari, nak infak 5 hari? Boleh, tak masalah. Budak-budak tu khatam Quran satu hari 2 kali. Satu hari 2 kali. Dia hadiah pada para dermawan. Aku bagi jalan je, tapi duit bukan tak sekarang. Nanti dekat-dekat bulan Ramadan besok. Ya. Jadi kat luar tu macam biasa, ada minyak kasturi kijang, ada ubat mata ruqyah, ada baca surah Al-Fatihah 1500 kali, ada minyak daun bidara ruqyah, ada tuan-tuan boleh ambil kat luar, madu lebah pun ada, membeli sambil menderma untuk madrasah. Itu ada tabung sekolah, tuan nak infak lah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.